Yeah, when they attend my class, I have to stop the recording. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and good evening for everybody. Today is the econometric class lecture for week 3. Okay. Okay, today we will discuss basically about introduction of econometrics. I believe. Okay, can you see my slide, guys? Boleh, Doktor. Can you? Yes, Doctor. Okay, even though my lecture in English, you can ask me in English or in Malay. Okay? So that should be no problem. Okay? Alright. I will provide the slide in Malay after this. Okay, however for the class I will share with you the slide in English. Right. Okay. Econometric is actually have many role in world today because many issue banyak issue. Okay, never mind. I will explain in Malay to make you understand easily. Okay, banyak perkara, isu-isu yang dibincangkan dalam ekonomi sekarang, dalam era apa pun, dalam isu apa pun, sama ada isu pendidikan, isu geografi, isu kesihatan yang sekarang ni tengah meletup disebabkan oleh krisis kesihatan berpunca daripada COVID-19, virus COVID-19. Sebenarnya econometry adalah tool, alat yang digunakan untuk mengukur keadaan-keadaan sama ada semakin teruk atau semakin elok. Nampak tak? Boleh respon? Nampak tak fungsi dia? Jelas tak? Okay, Sharifah, Samsul. Nampak, Doktor. Hajidah, everybody in the class. Okay. Dia adalah method, adalah sesuatu matematik yang digunakan melalui mengambil maklumat-maklumat dalam negara. Misalnya maklumat-maklumat data, biasanya data bernombor. Data-data ni menggunakan teori tertentu. Dia dah ada data. Macam saya ask you, okay? You have to find the article and also the data. Betul tak? Guys, betul tak? Because the article is actually the issue lah. Contohnya isu kesihatan, isu geografi, isu pendidikan. Okay? And the data adalah perkara you digunakan untuk memahami keadaan tu. Macam mana daripada data tu nak fahami keadaan tu, mesti menggunakan tool. Tool tu adalah econometric. That's why econometric has thousand tu. Ada beribu-ribu method. Econometric ni ada beribu-ribu method, matematik dia. Tapi kita belajar dalam kelas ni satu sahaja. Satu sahaja. Okay, kita tak akan belajar matematik ni. Econometric ni semuanya tak mampu. You akan belajar kalau umur you panjang, insyaAllah. Kalau you ada rezeki, you akan belajar pada tahap yang lebih tinggi. You akan belajar pada peringkat master dan juga PhD. Okey, jadinya sekarang ni kita akan tengoklah. Okey, jadi yang saya jelaskan tadi faham tak? Faham, Doktor. Nampak dia adalah tool yang digunakan untuk memahami keadaan. Sekejap Okey sambung. Okey, boleh nampak slide ni Boleh. Boleh, Doktor. Okay. Definition econometric is the application of statistic method to economic data and is described as the branch of economics that aim to give empirical content to economic
relation. Even though in this explanation we can say that the econometric is specifically used in economics issue, but as I mentioned just now, econometric is not only for economics but it also suitable for any other issue like education, medicine, health issue and others. Okay, dia bukan sahaja sesuai dengan ini sebab kita jabatan ekonomi, so kita kata econometric tu sesuai untuk ekonomi lah, economic issue purposely. But actually in the worldwide, econometric ni dia dah jadi tool that suitable to understand, try to understand but provide the empirical evidence to help the education or the practitioner to understand about what happened now in the specific issue that they try to investigate. For example, education, macam mana kita nak kenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kesan COVID-19 kepada kepada tahap kesihatan. Contohnya diorang not index yang diorang nak tahu kalau seorang kena berapa orang spread nak kena impak daripada kesan seorang yang kena COVID, berapa kekuatan impak kepada orang lain yang not index tu kan. Jadinya itu adalah kaedah-kaedah ekonometrik. Macam mana dia nak faham. Itu semua kaedah-kaedah ekonometrik. Okay. Okay ya. Okay, berdasarkan kepada penerangan saya tadi. Balkis, can you give me one example that maybe econometric can help us to understand the issue? Balkis? Balkis? Tak ada orang ke ni? Saya seorang ke yang nak bercakap ni? Mana ya? Kita rakam ni. Sorry, Doktor. Can you repeat the question? Awak ke mana? No. Lupa nak unmute. Okay, Can you Balkis. repeat the question? Okay, Balkis. According to my explanation just now, the econometric is a tool. So what do you think? What any other issue that you think econometric can help us to understand? Can you provide any issue? I think it's about pengangguran. Data for pengangguran. According to the COVID case, this pandemic, so it's relate lah to econometric. Is it right, Data? Yelah, boleh lah. Boleh Alright, thank you, Data. Boleh. Okay, isu pengangguran macam mana impak COVID-19 ni, krisis keuangan, krisis kesihatan ini memberi impak kepada tahap penghilangan kerja. Jadi nak faham tu pun boleh pakai econometric juga. Itulah maksudnya kan, nak faham. Nak faham tu maksudnya macam mana? Maksudnya kita nak nombor lah. Kenapa banyak sangat yang left kelas ni Saya snap gambar yang ada akhir ni aja yang attend kelas. Okay, yang left ni macam mana lah statusnya ni. Yang last saja saya snap gambar Walaupun tulis kehadiran, benda ni saya kena take note juga siapa yang stay sampai habis kuliah.
internet ada ke tak ada ke kan. Sebab dia menunjukkan prestasi pelajar Okay. Okay Syamsul, Akmal. Tadi kamu kata kamu tak faham ekonometrik ni. Macam mana sekarang? Kamu dah nampak idea sikit ke belum? Masih belum pun. Masih kelabu asap sikit. Kelabu asap? Kenapa kelabu asap tu? Saya dah bagi keterangan dah ni. Itu macam Sampai bila nak kelabu asap tu? Dah week 3 dah ni. Saya masih tak dapat tangkap lah ekonometrik tu. Memang awak tak boleh tangkap dia. Tak boleh tangkap. Dia macam-macam. Dia terlalu banyak level of tu. Dia cuba awak bayangkan, awak tahu tak baru-baru ni kan kita ada krisis kesihatan. Kan tiap-tiap hari kan pengarah kesihatan Dr. Nur Hisham tu, Dr. Hisham tu dia bagi kita tahu not index. Awak perasan tak? Not index. Ada perasan? Tahap yang dia kata not index 1.5 lah, 0.9 lah, 2.1 lah. Okay, macam mana dia nak dapatkan nilai tu? Dia dapat nilai tu pun menggunakan pendekatan ekonometrik. Ekonometrik ni apa? Ekonometrik ni adalah satu matematik atau formula yang digunakan untuk memahami sesuatu isu. Dia gunakan data, data-data tertentu dalam ekonomi atau dalam sistem Malaysia ni. Data-data tu dia pakai formula tertentu dan dia keluar satu nombor empirical dan nombor tu dapat membantu kita memahami keadaan tertentu. Contohnya dia nak bagi tahu, okey, kalau not index tu dia nak bagi tahu kalaulah 2 berarti seorang kena dia akan separate pada 2 orang. Kalau seorang kena not index 0.5 berarti kalau seorang kena kemungkinan orang sebelah dia kena 50%. Belum tentu lagi kena. Maksudnya makin lemah lah virus tu. Tapi kalau seorang kena not index 2 berarti seorang kena kemampuan virus tu untuk berubah kepada orang lain 2 tu berarti 200% kuat. Itu contoh. Contoh. Nampaklah ni dia punya aturannya. Gunanya. Sebab saya nak student-student ekonometrik semester ni, nampak gunanya ekonometrik ni bukannya untuk macam kelas saja-saja you duduk-duduk and to the end of the semester you duduk exam and then you tak tahu apa yang dah berlaku. No, sebenarnya ekonometrik ni adalah skill, dia ada kemahiran juga. Bila you dah belajar method ni, you boleh buat sesuatu dengan dia. Sebab kenapa kita masuk universiti, Sharifah? Why we masuk universiti, Sharifah? Bagi saya kita masuk universiti ni untuk tambah ilmu pengetahuan dengan macam kita menambah kita macam mana nak cakap, kita mengasah kita punya kemahiran dengan lebih sistematik. And kalau untuk masa depan bila orang tanya kita tahu tak benda ni, so kita ada bukti yang menunjukkan kita tahu macam mana nak buat ni. Okay, masih umum, tak ada specific word. Okay, masih umum, dia tak tahu lagi kenapa dia masuk universiti, bahaya tu. Okay, saya nak tanya, good try. Kavita, why you masuk universiti, Kavita? Untuk menambah ilmu, lepas tu untuk future boleh dapat kerja, so boleh upgrade kita punya lifestyle. Itulah kita masuk universiti sebab kita nak apa? Upgrade. Nak dapat kerja. Dapat kerja. Okey, betul tak? Kita nak dapat kerja. Okey. Jadinya, betul lah Sharifah cakap tadi pun betul, Kavita cakap tadi pun betul, duduk betul. Kita masuk universiti, kita tak ada skill lagi. Kita masuk universiti, kita ada skill. Kita keluar universiti baru kita ada skill. Sebab apa? Kita belajar daripada proses lah dalam kelas kita, kos-kos tu semua. Jadi daripada situ kita dapat skill. Skill tu yang kita dapat kerja. Orang nampak CV Kavita ni dengan Sharifah ni ada belajar ekonometrik lah, dia ada conduct project. Project econometric is a big deal. Awak katakan, what a big deal? Yes, econometric project is a big deal. Sebab you can put the project into your CV. Kenapa? Sebab econometric project, you analysis the data. Why analysis the data is a big deal?
Because that the skill. Skill yang dia dapat dalam kelas. Skill tu yang orang nak. Okay, skill tu orang yang tahu tak? Tak semestinya orang tahu. Senang tak nak cari orang yang tahu skill ni? Tak senang. Sampai kita tengok CV dia. Sampai kita tahu apa yang dia tahu. Kalau kita tengok ni dekat, kita tak tahu, tak ada pun tempek kat dahi kita ya. Tahu ekonometrik, tahu buat tu, tahu ni, tak ada. Tak ada pun orang yang tahu kita pandai mengayam tikar, menjahit baju. Melainkan we tell them. Kita bagi tahu orang. Tapi dalam kepakaran kita belajar universiti, okay, contohnya you dalam kelas ekonometrik ni you belajar skill. Analisis data, cari tu, cari ni. You ingat benda ni tak penting? Penting. Penting bila? Penting nak dapat kerja nanti. Sebab apa? Tak semua orang tahu. Saya tahu. I sell myself. Bukan saya jual diri murah-murah I sell myself to get better job. Apa gunanya kalau kita masuk universiti, kita keluar masih di tahap yang sama? Sama guna tak? Berguna ke masuk universiti kalau kita keluar universiti masih di tahap yang sama guys? Oh guys, terus macam kat YouTube. Tak. Samsul kata tak, dia dah faham nampak gayanya. Nampaknya dia dah tak blur lagi. Samsul Akmal? Ya. Sebenarnya bila kita masuk universiti ni, kita keluar, kita kena ada skill, kita kena knowledge. Okay, skill dengan knowledge tu apa? Yang boleh menjadikan aku special. Bila dah minta kerja, orang nampak aku. Aku timbul dalam lautan manusia tu yang nak mencari kerja. Itulah bergunanya. Jadi macam mana? Okay, nak ke bila habis universiti Convo tu baru nak kenal pasti? Tak. Nak kenal pasti apa tak? Nak kenal pasti apa aku dah belajar? Dia nak Convo? Tak. Masa tu nanti you rasa you tak ada apa-apa. Waktu you attend kelas ni dengan saya cakap dengan awak, ada student saya yang dengar cakap saya dulu-dulu, saya dah ajar ekonometrik 16 tahun, 17 tahun. Ada yang dah boleh jana keuangan daripada ekonometrik. Sebab apa? Cari data. Cari data bukan senang. Okay, siapa yang buat bersungguh-sungguh cari data ni, dia boleh orang kata satu kelebihan bagi dia untuk kerja di bahagian-bahagian melibatkan pencarian data. Okay, untuk analisis data. Ada senior kamu dia pensyarah, dia jadi bahagian LHDN, senior AA23 bahagian LHDN, bahagian data-data. Okay, jadi benda ni boleh. Yang pentingnya belajar betul-betul and you must know how to sell yourself. Bukan jual diri murah-murah tu tidak. Ini jual diri yang mahal. Berarti skill yang you bina daripada kelas hari ni sangat berguna untuk you dapat pekerjaan yang baik. Jadinya, that's why saya nak sangat you tahu apa tu ekonometrik. Kita balik pada cerita persoalan saya awal tadi. Ekonometrik ni, dia adalah satu kaedah, dia matematik, kaedah matematik satu jenis ke? Tak. Ribu matematik dia tu. Formula dia tu ribu-ribu. Nak kena ingat semua ke doktor? Tak mampu, memang tak. Kelas ni, satu method je. Kelas saya ni 14 minggu satu method saja, nama dia ordinary least square. Ordinary least square atau OLS. Ni method ni adalah method deterministic method, method peramalan. Nak ramal. Okay, meramal. Okay, kalau datang macam ni, future macam mana? Boleh kaya ke boleh miskin? Datang macam ni, akan datang macam mana? COVID jatuh ke COVID turun? Kalau orang banyak vaksin ni, akan datang macam mana? Kerajaan dah berbelanja berbilion, betul tak, dalam sektor kesihatan untuk membeli vaksin. Dan setiap vaksin kalau awak perasan, Pfizer 95% aras keyakinan berjaya. Betul tak? Betul tak? Perasan tak? Guys, kamu pelajar ekonomi, takkan kamu tak peka? Betul. Okey, apa lagi? Apa lagi vaksin yang ada selain daripada Pfizer? AstraZeneca. Sinovac. Apa? Sinovac. Okey, Sinovac berapa terus arah keyakinan dia? Sinovac berapa peratus arah keyakinan dia? Dia cakap tu berapa peratus tu? Ingat tak? Cari, share dalam grup. Cari yang dia ada letak tu, Pfizer, Sinovac, apa tak, dia ada letak beberapa and then dia bagi tahu ni macam mana, lepas tu berapa peratus arah keyakinan formulasi dia. Ada tak? Siapa yang pernah nampak? Takkan tak nampak. Saya nak you cari, I tak nak cari. You cari. Tempek dalam grup nanti. Okay, akan datang kita boleh discuss. Kelas ni kena discuss, baru you faham. Okay, tak apa.
Okey, ceritanya bila kerajaan dah belanja berbilion, berbilion dengan sektor kesihatan, beli vaksin. You all semua dapat vaksin, okey? Saya pun dah dapat vaksin. Okay. Sekarang kerajaan menggunakan langkah, okey? Pfizer mengatakan bahawa 95% arah keyakinan, nanti dalam semester you akan perasan. Dia akan cakap dengan kamu, 95% arah keyakinan, 99% arah keyakinan, 90% arah keyakinan. Itu kita belajar statistik. Nanti saya akan beritahu kamu. Jadinya kerana kan dia dah kata 95% arah keyakinan, bererti dalam 100 orang yang divaksin, 95% akan selamat. 5% macam mana? 5% itu bukannya gagal, tetapi 95% itu akan selamat. Daripada kalau tak ada vaksin, berapa peratus yang tak selamat? Okay, kalau tak ada vaksin, keselamatan seseorang itu untuk hidup atau mati lebih tinggi daripada hidup. Sebab vaksin ni, saya cerita. Ingat tak dulu kita ada BCG? BCG ni Cekempok. Zaman dulu, okay, bila orang tu kena Cekempok, okay, saya tengok ada, tak ingat lah pula tapi bila saya tengok di apa? Tak ingat lah, okay. Dulu masa tak ada vaksin tu Cekempok ni, kalau kena dia besar-besar tau. Sebab kita memang tak ada vaksin tu. Okay, COVID ni kita tak nampak sebab dia makan dalam. Tapi kita ni Cekempok ni dia keluar besar-besar ni. Kan? Sebab tak ada vaksin dan kematian siapa yang kena memang mati Cekempok zaman dulu-dulu. Tetapi bila ada vaksin, orang tu kena tak Cekempok? You kena tak Cekempok? Dia vaksin tak Cekempok? Vaksin. Kena. Semua vaksin. Kita tetap kena. Tapi kita tak mati. Tapi dulu masa tak ada vaksin, siapa kena Cekempok mati. Itu sejarah dia. Dan zaman dulu tu 1800 dia start virus yang Cekempok ni 1800 zaman dulu-dulu ni. Kalau di Amerika dia virus bermula di sana, dia panggil black death kot. Okay, kalau satu rumah tu ada, satu rumah tu akan dibakar. Sebab virus tu memang tak mati, dia memang kena bakar. Dia mati dengan masuk kepanasan tu je yang mematikan dia. Matilah satu rumah tu. Maksudnya itu dulu, itu cerita dulu Maksudnya masa tu tak ada vaksin. Tapi kita bersyukur zaman sekarang ni kita bila ada vaksin, vaksin ni sebenarnya dia mengurangkan tahap risiko sebanyak 90%. Kalau dalam statistik, kita belajar statistik dalam kelas ni nanti, kita ada tahap 90%, 95% dengan 99%. Jadi 95% ni adalah tinggi. Berartinya kalau dalam kalangan rakyat dah ada vaksin ni semua hampir 100% di Malaysia, masih akan ada juga orang yang kena COVID tapi dia akan mengurangkan risiko untuk berlakunya kematian. Sebab tanpa vaksin, kematian itu, tahap kematian kemungkinan adalah tinggi. Tapi macam mana pun tetaplah kita kena menjaga itulah SOP semua. Okey, ceritanya kenapa saya cerita tadi tu? Sebab saya nak cerita pasal tahap 95%, 90% tu semua. Itu juga adalah econometry. Jadinya banyak dalam isu sekarang ni pasal berkaitan dengan kesihatan ni, diorang not index, arah keyakinan setiap vaksin 90, 85 tu semua, itu adalah juga ilmu ekonometri. Sekiranya kamu dalam kelas saya ni, kamu betul-betul mendalami apa yang saya try fahamkan kat kamu akan tahu bahawa ekonometri ni banyak gunanya. Dan memang boleh membentuk skill, kemahiran dalam diri kamu untuk diletakkan dalam CV dan potensi untuk mendapat orang kata kemahiran yang jelas lah. Orang nak ambil kamu bekerja tu nampak skill tu yang strong Okay, kita continue. Okay, econometric theory use statistical theory and mathematical statistics to evaluate and develop econometric method. Okay, we continue. What is econometric? So, econometric can be defined as the quantitative analysis of actual economic phenomena based on concurrent development of theory and observation
related by appropriate method of inference. Never mind, I will provide you the slide so you can see. But in the module, all explanation will be in Malay, yeah, and easy for you to refer. Never mind, just go through the slide today. Also, econometric is the knowledge that combine theory and application through analysis or study. Yeah? Example, the relationship between variables can be seen in at least 3 ways: graph, presentation, data analysis, and implication from the output. Various issues are considered by economists. Then the question that has been tried by the use of econometric model. Econometric itself is a combination of three mainstream knowledge, that is economic, mathematics, and statistics. Okay, this is the analytical software that usually we use eView, SAS. In this semester, we not use eView, SAS, or even Startup. We focus on SPSS only. Can you see? Yeah. In the face-to-face class, I will use more than one software. eView, SAS, Tata, but in this semester only focus on SPSS. Saya dah mudahkan, ya. Okay, this semester I will only focus on SPSS. Okay, SPSS only. Okay, only one software. Okay. Okay, this is some discussion about the investment across the region. The blue dot is actually the investment by region, and the red line is actually the OLS function. The OLS function. This is the econometric approach that used to understand what is the mean line investment in the region. Alright, okay, let's continue. Okay, line merah ni actually dia adalah method lah. Kalau kita di sekolah, kita ada belajar kan linear function, betul tak? Linear function tu adalah y sama mx tambah c. Y adalah pemulik ubah bersandar, m adalah slope coefficient, X adalah satu pemulik ubah bebas, tambah C adalah pintasan. Itu adalah sekiranya dia adalah model regresi linear mudah. Kalau dia model regresi linear berbilang, dia akan jadi Y sama dengan M1 X1 tambah M2 X2 tambah C. Nanti boleh dengar baliklah rakaman ni. Ataupun Y sama dengan C pintasan tambah M1 X1 tambah M2 X2 tambah M3 X3 tambah summation T. Okey, tak apa. Apa tu? Okey, nanti kita akan jelaskan. Ini adalah contoh sekiranya data itu model yang dibina adalah model deterministic. Please take note. Okey, ini adalah contoh discussion kita semasa ni lah. Kita akan refer kepada model ini sahaja. Tetapi sekiranya kamu menghadiri kelas PEQ 3043, kita akan lanjutkan lagi discussion dengan menggunakan model stokastik macam ni. Okey, untuk model stokastik ni, ini adalah kalau kamu nak jadi remiser, kamu nak jadi broker saham. Inilah model stokastik yang saya mengajarnya di kelas ekonometrik lanjutan atau pertengahan. Okey, seterusnya data series ya. Setelah kita mencari main article journal for the project 1 and 2, you akan cari data sebenarnya. Okey, apa tu data?
In econometric analysis data purposes, there will be various data series can be used, namely a cross-sectional data, time series data, and panel data. However, in this course, we only focus on time series data for analysis purposes. For modeling structure, in this study, we focus on multiple regression model or deterministic approach. And we actually focus on ordinary LEA least SQ square atau OLS method. Okay? Okay, guys, please take note. Okay, for stochastic purposes, we only focus on correlogram, unit road test, and range facility. This we will only focus not this class but in other class, which is in intermediate econometric. Yeah, not in this class. This class, PQ 3023, we will focus until here. Ordinary least square method. This one. Okay. Okay. Let's assume we use SPSS output. Okay. Okay. Let's assume we use SAS software. This is SPSS software. This is the result. This is the result if we use SAS. This is the result if we use SPSS. Okay, look. This is the probability value. The distribution we use is T. T test distribution. And this is standard coefficient for beta. Okay. And this is standard error. And this is the coefficient. Here is the coefficient. Remember, please take note, this is the coefficient. Also, the same way how you can understand the output if you use the SAS. This is T value, SMS here, but in SAS they write T value. Here is only T. It's significant, is significant, but in SAS only write PR, meaning probability. And here is standard error. This here is the same here. And this is parameter beta. SAS obviously not provide standard coefficient beta. Alright. Alright, this is output view. The output view will be like this, and starter output will be like this. Here, probability prop, T statistic is T test, standard error, and coefficient. Yeah. And if for starter, PT is the probability, T is T test, standard error, and coefficient. Okay, this is the differences presentation of various output, SPSS, SAS, eView, and starter. But as I mentioned earlier, we only focus on SPSS output only in this semester. Okay guys, this is some further readings. For you to understand what is econometric about, everybody have to find this article. Firstly, the name of article is The Effect of Foreign Direct Investment, Export and Employment on Econometric Growth Model. Number 2, article you have to find, does energy consumption influence the CO2 emission? Article number 3 is the spending pattern on green product among lower income group household in Malaysia. And fourth reading is the re-examination of the dynamic relationship between money output and economic growth in Malaysia. Okay, I want you to find this for article. Okay, and this is the econometric model for this semester. Pengantar econometric will be in full in Malay. Okay, I will post by this week hopefully. And in the econometric model, here, this one, you have econometric race. Yeah, in the econometric race, you have to find 10 students from your class member. You have to record
week spending on food and pocket money during the week. Contohnya macam ini. Okay, kita nak tengok orang kata spending dia, spending pattern dia. Jadinya dalam assignment tu nanti, tugasan tu, okay kejap saya tengok ada tak. Wait stop kejap. Okay kejap saya buka assignment tu. So you can see lah. Ya Okay. This is assignment for today. For today. Can you see that? Okay, I will put it in my guru for everybody to see. Okay, tutorial ni is about econometric race. Apa yang race tu? Sebenarnya dia adalah perbainan, tetapi sebabkan kita belajar secara online, what you have to do is you menemu ramah, bukan menemu ramah ya, you just find 10 orang. Contohnya letak kat sini Akmal, Syamsul Akmal, Hadijah, ni semua nama orang And then tanya dia perbelanjaan mingguan dia berapa. Mingguan dia. Imagine lah dia ada dekat universiti lah. Kalau kat rumah kita tak dapat nak imagine imagine you ada di universiti lah. Okay. Ataupun kalau you nak tanya kawan-kawan di U lain pun boleh. You boleh tanya sesiapa sahaja selama 10 orang. Jadinya you letaklah, anda kata Hadijah kata dia perbelanjaan mingguan dia letak seminggu 100. Jadi letaklah 100, Samsul Akmal kata 200, Sharifah kata 300. Makin banyak tapi peruntukan untuk perbelanjaan mingguan berapa? Okey, Hadijah dia kata seminggu dia ada 100 tapi untuk makan dia 60. Lagi 40 tu beli barang-barang lain. Okay, contoh tapi kat sini rakamkan letak 60. Okey, kalau Syamsul Akmal tadi dia kata dia 200 makan 100. Jadi 200 100. Kalau Sharifah kata dia 300 makan 150. Macam tu. Nampak tak? Ada juga student berapa makan berapa belanja mingguan 300. Berapa makan 300. Berarti dia tak beli barang lain, semua dia beli makanan. Okey, bila dah buat tu, jadi lakarkan perbelanjaan mingguan. Jadi kamu kena lukis gambar rajah kat sini. Gambar rajah lain. Nanti saya tunjuk gambar rajah macam mana. 10 orang, tulislah Hadijah, Samsul ni. Jadi gambar rajah dia akan naik dan turun. Ni maksudnya ini gambar rajah peruntukan mingguan duit dia. Ini gambar rajah lain untuk perbelanjaan untuk beli makan dia. Daripada sini dia akan nampak semakin banyak peruntukan mingguan, semakin meningkat bilangan peruntukan untuk makanan. Jadi hubungannya adalah positif. Nampak tak? Okey, kejap nanti kejap. Ada lagi. Okey, jadinya ini bukan econometric kamu jadi Kak saya nak kamu buat gambar rajah macam ni. Gambar rajah perbelanjaan 10 isi rumah kawasan Proton City. Tapi kamu adalah buat gambar rajah berkaitan peruntukan keuangan mingguan. Yang satu lagi peruntukan makanan untuk pembelanjaan makanan. Buat gambar rajah macam ni je. Simple
Tak payah guna software, pakai sketch sahaja. Sketching only. Okay, ini dia adalah penerangan berkaitan gambar rajah. Okay. Okay, jadinya saya rasa sebelum nanti sempat bila dapat buku kita akan belajar bahagian model grafi linear mudah. Ini saya yakin lah sempat buku sampai pada kamu lah sebab ni bahagian ni dah mula ada ulat jemulat. Jadi ulat jemulat memerlukan buku lah. Kalau tak ada buku saya pun tak boleh nak deliver semua. Memiliki buku sangatlah penting. Okay. Dan dia ada tutorial tutorial bahagian ini. Ini dah lari sikit sebab tadi saya setting. Okay. Saya ada sediakan tutorial 2 ni. Tutorial 2 ni saya akan suruh you buat lah. Berdasarkan kepada kuliah kita nanti. Okay. Jelas tak dengan tutorial minggu ni? Faham tak? Jelas tak? Seronok tak belajar kat UPSI ni sebenarnya? Seronok tak belajar dekat UPSI ni sebenarnya saya nak tanya. Ke tak seronok? Diam aja. Seronok pun. Belajar kena seronok. Kalau tak seronok you tell me. Seronok sangat lah. Ya Allah, seronok. Tapi petang rasa lemah gemalainya lain macam. Lawan. Sebab benda ni benda baik. Kalau benda ni tak baik, you mesti bersemangat. Saya melawak je tapi saya cakap betul. Benda baik biasanya kita rasakan malas sebab benda tu sangat baik untuk kamu. Kalau benda tu tak baik, dia akan bersemangat. Dia macam sebab ni sangat tidak baik untuk kamu. Sebab kita macam tu. Manusia memang macam tu. Tolonglah bersemangat Bukan untuk saya, untuk kamu. Okay, untuk kamu. Sebab benda ni menjadikan kamu lebih berilmu dengan harapan you lebih berilmu. Selain daripada kita cari ilmu akhirat, kita kena cari juga ilmu dunia. Ni ilmu dunianya. Dengan harapan bila kita ada skill, kita akan dapat pekerjaan yang baik. Bila dapat pekerjaan baik, apa kesinambungannya? Kita akan mendapat pekerjaan yang baik. Okey, apa sebabnya? Duniawi sangat nak pekerjaan yang baik? Tak. Bila kita dapat pekerjaan yang baik, kita akan dapat banyak pendapatan yang tinggi. Pendapatan yang tinggi insya-Allah tidak menyusahkan orang, malah boleh membantu orang lain. Nampak tak impak dia? Betulkan niat? Anak-anak, betul adik-adik kan anak-anak ni. Betulkan niat. Kita apa-apa kena niat ni, niat dalam hati kita ni. Cinta ilmu pengetahuan cinta kita. Apa impak dia kalau kita cinta kepada seseorang? Kita cinta pada seseorang, orang tu kejar kita kejar orang tu kan. Samalah juga kalau kamu cinta ilmu pengetahuan kejar kamu kejar dia. Dua-dua dapat hasil. Tahu? Saya dah lalu, zaman saya macam kamu ni, saya dah lalu. Umur berapa Syarifah, umur berapa Syarifah? Tak dengar lah Syarifah? Saya umur 22. 22. Okay? 22 saya dah lalu dah sebab saya dah 40 lebih. Okay? Jadi saya tahu 22 ni masih lost lagi. Tapi tolong kuatkan langkah. Kena ada cita-cita, kena ada plan. Okay, sekarang ni walaupun dalam 14 minggu kelas ekonometrik Dr. Norimah ni apa? Apa tu kena kejar saya lah. Doktor tak faham ni doktor. Ni semua dah dapat ke artikel? Artikel untuk grup dah dapat ke? Dah doktor. Dah kan Fatin? Bagus Fatin. Grup lain macam mana? Kelas ni ada berapa grup? Ada 3 ke 4? 3 saya rasa kelas ni. Grup saya belum doktor, terang cari. Hajidah belum? Hajidah dah ada grup dah? Dah doktor. Dah kan? Okey. Artikel semua grup dah ada artikel ke? Grup saya pun belum doktor. Masih cari. Okey. Kalau you perasan tadi saya dah bagi contoh gambar-gambar tu kan? Itu artikel saya boleh juga guna. Sekejap. Cari artikel saya tu. Dr. Nori ni suruh cari artikel dia pula. Sebenarnya saya nak bagi nyenangkan kerja kamu. Ni, nampak ni? The effect of foreign ni pun boleh. Tapi tak ada exchange rate Alamak, tak ada exchange rate. Okay? Ini boleh. Ini pun tak ada exchange rate. You carilah, sebenarnya ada. Artikel saya ada yang guna exchange rate. Okay? Boleh ni ada. Artikel. Carilah kat Google Scholar. Apa dia Hajidah? Boleh ke punya artikel doktor? Carilah artikel
artikel saya, guna artikel saya lagilah baik. Lagilah saya tahu nak komen apa artikel saya sendiri kan. Okey, jangan takut tanya saya. Walaupun nanti Dr. Nori ni tak bala pun mesej aku, yang kawan tu dah bala, yang aku tak bala. Sebenarnya saya tak perasan sebab masa tu banyak dia aku bawah-bawah. WhatsApp lagi. WhatsApp lagi, biar naik atas. Saya insyaAllah saya jawab. Saya tak pilih kasih ya. Selama saya mengajar ni belum lagi lah memilih-milih Bila saya makin pun saya tak tengok nama punya tak nak memilih kasih. Jadi tahu-tahu jadi saya pun terkejut. Saya pula yang terkejut. Kisahnya. Okey. Jadi untuk kuliah hari ni, do you have any question, guys? No, Doktor. Doktor. Kejap. Okay. Doktor Sharifah. Kan doktor cakap tadi pasal yang sketch tu. Maksud doktor sketch tu guna tangan je ke? Ya, lakarkan saja. Guna pembaris lah, guna pembaris. Tapi bila you dah dapat maklumat daripada kawan-kawan, okey Hajidah berapa ni contoh saya sebut nama anak murid saya lah. Wan Yasmin berapa, Nur Syadrina berapa. And then you titik and then you sambung lah. You sambung tu you pakailah pembaris. Tapi kalau you yakin you can freehand and look special, nice, you can use your hand. Okay, tak payah you pakai pembaris. Okay, saya akan masukkan tugasan ini di dalam MyGuru. Okay, dan saya akan bagi contoh macam mana pelajar terdahulu jawab. Saya selalu bagi contoh sebab biasanya pelajar akan blur. Saya tak nak lagi blur. Saya nampak semasa ni bila saya bagi contoh cara jawab kan, saya tidak dihujani oleh persoalan. Kurang, hujan tu kurang. Hujan ada hujan persoalan lah bukan hujan di luar rumah. Tapi saya nampak pelajar lebih terancang. Dia lebih terurus. Pelajar saya lebih terurus. Okay. Betul tak? Bila hari tu dah buat-buat, tengok macam mana tu laju kan buat kan? Okay. Okay. Jadinya, okay. Tugasan, okay saya nak buat reflection sikit. Tugasan yang lepas. Tugasan minggu lepas saya bagi you instruction itu research assistant saya. Dia yang buat video tu. Video tu dalam bahasa Melayu lah. Dan video tu sangat berguna lah untuk pelajar-pelajar lain pun nak software boleh guna. Saya tak kisah. Saya tak ada nak kedekut untuk kelas saya. Kalau ada kenal siapa-siapa ke universiti lain nak, bagi je lah. Kita sama-sama dapat pahala. Bila you dah buat download tu semua, dah ikut instruction tu, saya nak proof. Okay, macam mana saya proof? Saya bagi you data. Saya bagi you instruction melalui YouTube. You kena buat. Menandakan kalau you buat, you berjaya keluarkan result kena hantar di MyGuru tu, berarti you dah berjaya download software tu. Sebab apa? Matlamat saya nak tahu setiap student saya ada software. Itu tanggungjawab saya. Nak develop benda tu semua berbayar. Tapi untuk student saya semua saya bagi percuma. Benda tu kita develop semua berbayar. Tapi bila dah bagi kepada student saya, benda tu percuma lah sebab memang untuk student saya. Tapi saya nak tahu macam mana sampai ke tak. Nak tahu sampai ke tak, jadinya saya kena bagi tugasan lah. Itulah tugasannya minggu lepas. Dan saya tengok kebanyakan pelajar saya memang dapatlah software tu Okey. Jadinya tugasan untuk minggu ini dan bukan kelas B saja, kelas A juga kuliah ni. Sebab hari Khamis dah tak ada kelas. Video ni untuk dua-dua grup. Tugasan yang sama. Minggu ni kita buat econometric race. Bukan race sangat. Race-nya hanya kejar kawan-kawan dalam kelas, tanya. Semester lepas pelajar buat Google Form sebab markah dia tinggi. Semester ni saya bagi markah rendah. Sebab semester lepas dia kena buat Google Form, dia kena buat video. Semua. Tapi semester ni tak. Semester ni hari ni pun boleh siap sebab you boleh call kawan aja. Ataupun WhatsApp 10 orang je. At least you faham. Saya tak kisah pun anda kata Sharifah buat dengan Sally Sofia sama datanya. Tak apa. Sebab benda tu yang faham. Markah dia 5% memang solid saya bagi dalam kelas. Ini memang markah individu solid. 5%. Sebelum ni saya bagi 10 sebab dia ada kena buat video semua. Tetapi semester ni markah 5 tu saya dah tarik ke projek 2 untuk buat yang social apa tu?
yang kita kena buat exchange rate, yang kita kena buat kaedah penggunaan guna Powtoon exchange rate tu. Ingat tak? Kan saya ada bagi tugasan tu. Itu minggu ke-8. Jadi markah tu 5 saya dah tarik dan tugasan tu markah dia 20% tinggi. Projek pun 20% tinggi. Jadi untuk 2 tu, projek 1, 2 dia 40%. Tinggi lah. Tinggi. Kenapa kita kena ada projek 2 tu Mega? Sebab bila you belajar jauh daripada saya nak pastikan skill tu sampai. You aktif. Mana tadi Syamsul tadi? Syamsul, Akmal? Saya pun. Petang-petang tak nak ni tak nak lemau-lemau, kena bersemangat Ingat rumah dah bagi 2 projek. Daripada you lemau buat you fikir macam mana nak buat Powtoon. Powtoon tahu tak? Powtoon. Tahu. Okey, hari ni macam mana Powtoon tak jadi menarik? Doktor nak tak lama pun 60 saat hingga 90 saat je. Bukan 60 minit, bukan 90 minit, saat. Jadi macam mana aku nak buat bagi menarik? Tak nak rasakan jadi. Cuba buat betul-betul untuk masa depan kita. Kita ikhlas buat, insya-Allah dia ada impak dia. Impak dia ada, percaya cakap saya, ada impak. Impaknya apa? Mana dah tahu kan. Rezeki di kemudian hari kita tak tahu. Jadi buat apa benda pun kita kena bersemangat, kena ikhlas. Okey, ada tak apa-apa yang tugasan minggu lepas yang tak jelas? Boleh tanya saya hari ni. Boleh grup A pun nanti bila dengar persoalan tu, diorang pun boleh dapat knowledge juga. Apa? Ada tak? Saya dah. Okey, Sharifah, apa dia? Saya seingat saya, tak silap saya kan kita perlu doktor ingat tak yang dia ada white, decimal, label, value semua tu kan? Yang saya macam tak faham tu kalau decimal tu letak 2 sebab dia ada 2 perpuluhan. Yang saya macam keliru sikit, kenapa dia 8? Kenapa macam kolom tu dia letak 8, dia tak berubah? Awak dah tukar dah jadi 2? Decimal tu saya dah tukar jadi 2. Cuma yang bahagian white dengan kolom tu, sebab saya tengok contoh dia tak tukar, dia just static untuk 8 je. Sebab titik perpuluhan dia tu lebih tak? Ataupun saya memang nak terangkan cara menukar titik perpuluhan. Okey, andai kata, contoh andai kata data awak tu 8.37215. 37215. Berapa? 5 titik puluhan kan? Jadi pemboleh ubah tu awak kena buat decimal 5. Okey, ada pula exchange rate, data dia 2.341. 341, 3 kan? 3 desimal. 3 desimal kamu letaklah 3. Jadi penggunaan desimal adalah berdasarkan kepada bilangan titik perpuluhan. Oleh data tu. Okey doktor, tiba-tiba data saya 10 titik perpuluhan doktor. Ada. Soalan tu ada. Berapa doktor? Okey, ambillah 5 ke 4 tak kisahlah. Sebab dah banyak sangat, terpulanglah kepada kamu. 2 boleh, 2 pun boleh. Sebab dah banyak sangat, ikut kamu lah. Doktor boleh tak walaupun macam ni semua saya nak ambil 4, saya nak standardkan, boleh? Lagi baik. Lagi kemas data kamu. Kena kemas sebab apa? Bila kamu bagi ke data view tu, nanti dia semua titik puluhan dia 4 cantik. Kalau kamu bertukar-tukar 2, 4, 5, panjang pendek, nanti data kamu pun panjang pendek lah. Dia isu dia tu je. Tapi ingat, dalam projek ekonometrik data mesti scale. S-C-A-L-E. Data mesti scale kan dalam video tu kan? Data mesti scale. Boleh ke ordinal ni semua? Boleh, tapi itu data survey. Kalau kita pakai data nombor solid yang daripada perangkawan daripada mana-manalah sumber-sumber yang data tu nanti adalah data-data nombor. Jadi dia sesuainya adalah scale. Data scale ya. Okey. Jadinya ada soalan lagi ke berkaitan dengan video kuliah yang lepas? Tak ada doktor. Okey, saya tanyalah yang lain. Rabiatul Adawiyah. Ada soalan tak? Doktor. Ada. Mari saya tengok sini ada ke? Oh, semua dah jelas, dah faham. Kehadiran tulis ya, kehadiran. Okey. Sekejap. Nurul Huda, ada persoalan Nurul Huda? Okey, saya ada dapat laporan ya. Ni bukannya. Ya.
Tak ada ya? Okey. Okey, bila kita kuliah, tolong fokus kepada kuliah ya. Saya tak tahulah kalau kamu buka kuliah saya ni semasa tu kamu ada buat kerja lain ataupun kamu bekerja saya tak kisah, tetapi kamu kena ingat, kena fokus. Pelajaran ni kita kena fokus. Sebab kita kadang-kadang tu kita terlepas maklumat-maklumat yang penting. Sampai bila kita nak kejar kawan? Sampai bila kita nak kejar kawan? Tolong ajarkan kita. Kita kan dah jauh-jauh semuanya. Nasib baiklah kita rakam. Jadi kita boleh dengar balik. Jadi tolong dengar balik. Saya suka kelas ekonometrik semester ni rajin bila saya tengok view di ekonometrik tu tinggi. Tapi kalau boleh biarlah betul-betul tengok dan faham. Tak naklah tekan saja tapi tak tengok sampai habis. Tolong. Jadinya saya nak ulang saya nak tekankan untuk kuliah semester minggu ni. Setelah kamu dah cari main artikel jurnal, grup yang dah settle, contoh macam grup Hadijah tadi. Okey, macam grup yang dah sudah okey, contoh grup Hadijah tadi. Saya akan masukkan bahan seterusnya link-link untuk you cari data. Kak Hajidah, grup kamu dah cari data Hajidah? Grup kamu dah cari data ke? Belum betul. Belum. Belum. Saya tak dapat. Okey, tak apa. Saya dapat. Oh, grup kamu belum dapat artikel lagi? Belum dapat ke Hajidah? Bukan dah dapat ke? Okey pastikan bila seorang ahli dah dapat, okey tak apa. Yang belum dapat tak apa. Okey contoh kalau kamu dah dapat, pastikan ahli kumpulan yang lain pun dapat yang sama. Tak nak nanti seorang dapat tapi yang lain tak tahu apa-apa. Tak nak. Okey tak apa. Lain tak okey tak apa. Jadi saya nak bila seorang dapat, contoh pakai ni lah Tashini dah dapat. Tashini bagi kumpulan yang lain, bagi tahu walaupun kita bukan ketua ke, kita ketua ke, bila kita dah dapat maklumat artikel yang bagus, kita kena share sebab markah tu markah bersama. Dia kalau tak dapat semua tak dapat. Kalau dapat semua dapat. Jadi usaha kena sama-sama lah. Janganlah ada grup ahli kumpulan yang tunggu dan lihat. Usaha sama-sama. Okey, ada apa-apa persoalan lagi? Okey, saya janji untuk lepas kelas ni saya akan bagi cara nak dapatkan link data. Saya nak you buat econometric risk. So saya akan masukkan contoh menjawab dan juga soalan tu. Dan yang ketiga, saya nak pastikan setiap ahli kumpulan ini minggu terakhir lah untuk hantar artikel. Betul tak? Minggu ni minggu terakhir untuk hantar artikel Dan artikel tu mesti ada exchange rate. Mesti ada data exchange rate. Ada tau kumpulan yang dah dapat, kejap saya share dengan kamu. Kejap saya share. Okey. Tengok artikel ni saya share. Ini artikel yang bagus Ini kriteria yang saya nak ada. Okey, saya share kejap. Kalau kamu tak jelas lah apa yang Dr. Narimah nak kan. Okey. Ini satu contoh
Artikel ni daripada International Journal of Academic Research Accounting. Ini artikel ni berindeks ERA, tidak Scopus ya. Okey, tajuk dia The Impact of Exchange Rate Movement on Export. Empirical Evidence from Ghana. Ghana tak kisahlah dia dapat Ghana tapi data nanti doktor kena buat Ghana ke? Tak. Buat Malaysia saja. Ini contoh. Maksudnya dia tengok artikel ni dia berminat tapi dia ubah negara daripada Ghana kepada Malaysia. Lepas tu kriteria dia. Betul tak? Kriteria betul ada data exchange rate dalam modeling tu. Okey, so inilah artikel dia menarik ada data-data macam tu. Okey, tengok model specification dia. Ni essay pesan, betul tak guys? Betul tak? Betul. Tengok dia model. Betul kan? Model specification estimation dia pakai ordinary least square method. Okey, pemboleh ubah dia dalam ni ada exchange rate tak? Ada. Exchange rate dia adalah EXR. Ini exchange rate. Okay. Jadinya ada model specification yang jelas dan juga ada data exchange rate berdasarkan kepada video saya minggu lepas. Jadi adakah artikel ini diterima? Ya, artikel ini diterima sebab model specification dia sangat jelas. Kenapa kita perlukan model specification yang sangat jelas? Kerana kita tahu nak cari data apa. Kat sini dia bagi tahu kena cari data export growth, kena cari data growth domestic product, kena cari data gross national saving, kena cari data exchange rate, inflation, import, population. Nampak tak? That's why lah kita perlukan model specification yang jelas kerana dari situ kita tahu nak cari data apa. Okay? Nampak tak? Kenapa kita kena ada model specification yang jelas? Kerana kita tahu nanti kita nak cari data apa. Okey, data apa tu nak cari kat mana? Nanti saya akan bagi link-link untuk pengkalan data. Dari situ kamu kena cari pula. Okey, ni nak cari gross domestic product. Mana dia ada? Macam tu. And then data itu adalah data yearly. Frequent dia adalah yearly. Okey. Right. Itu saya contohlah. Itu artikel yang telah dipilih oleh bulan tertentu lah yang saya jadikan contoh. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, boleh kita tamatkan kuliah kita pada hari ini. Dah sejam lah ya untuk video ni. Dan kalau ada soalan boleh lagi saya tunggu 5 minit ke 3 minit untuk saya jawab. Syahdah Ahmad, are you there? Boleh buka kamera tak? Saya nak tengok berapa orang yang ada. Boleh buka kamera tak? Setakat ni saya nampak Syarifah je. Syamsul dah ada. Muhammad Hafiz, Rabi'atul Adawiyah. Semua cantik-cantik, molek-molek, handsome semuanya. Tapi tak nak buka kamera sangat low profile Orang kata merendah diri. Tak adalah Syarifah, tak kan? Maksudnya Syarifah menemani saya. Saya nak juga. Tak apa, yang line internet tak kuat tak apa. Ni yang kuat-kuat je. Yang line internet powerful saja. Sekejap je kita nak snap gambar untuk bukti kehadiran. And then bolehlah kamu bebas daripada kelas saya. Jadi buka sekejap. Saya nak ambil gambar bukti kuliah semuanya hadir dengan jayanya ya. Tapi saya rasa kelas ni macam ada pelajar lelaki 3 orang. Apa lagi seorang Muhammad Hafiz Daniel. Bukan 3 orang ke pelajar? Ketua berapa orang ketua? 3 orang. Lagi seorang Azim tu tak perasan pula dia tak ada. Nampak tak? Saya cam. Hilanglah markah kehadiran dia untuk hari ini. Dia tidak ada lah. Walaupun 22 orang. Tapi ada yang tidak hadir. Okey. Okey, senyum ya. Ini adalah bukti kehadiran minggu ketiga, sangat rajin semuanya. Okey Okey, sedia. Syarifah, kamu tak pandang kamera. Kamu pandang okey. Okey, 1 2 3. Alright. Sekejap saya ni. Semua rajin-rajin. Saya lihat lagi sekali.
Okay dah, dapat. Nanti saya akan share di dalam grup seperti biasa. Okay, last. Okay, boleh tutup. Nanti habis pula internet. Okay. Last, ada tak soalan? Kalau tak ada, kita tamat di sini. Okay, apa-apa boleh WhatsApp saya. Untuk yang tak ada lagi artikel, boleh bertanya. No problem. Selagi saya tak tidur, insyaAllah lah saya jawab. Tetapi kalau anda kata saya tak jawab, cuba tanya lagi doktor. Doktor tak jawab lagi. Okay, saya kadang-kadang dia dah ke bawah, saya tak perasan. Okay, terima kasih banyak kepada semua yang hadir kuliah. Terus bersemangat. Jangan orang kata keliru-keliru. Ya. Jangan lemau-lemau di rumah. Patutnya kamu kena bersyukur. Cuba tengok keliling. Fasiliti yang sangat sempurna untuk kita semua. Belajar dengan rajin. Dan bersyukurlah bersyukur kerana diberi peluang untuk orang kata sihat dalam keadaan ramai kena COVID, kita sihat, masih lagi dalam keadaan sempurna Jadi kena bersyukur semua, tak nak lemah-lemah. Okey, Samsul Akmal. Okey. Ya puan. Jangan lemah-lemah. Okey, kepada semua juga teruskan bersemangat ya. Okey, sampai sini saja. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Happy Diva Bali nak sambut Diva Bali ya. Terima kasih doktor. Okey. Selamat Diva Bali. Happy Diva Bali. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okey, sama-sama. Okay, take care everybody. Aduh. Doktor. Baru tanya tadi. Thank you doktor. Macam mana nak padam ni?